Belum lagi kan? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبعه ووله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم من خير. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ahli keluarga baginda, kepada seluruh para sahabat dan juga kepada mereka yang sentiasa berada pada landasan agama, berusaha untuk sentiasa istiqamah dengan perkara-perkara agama sehinggalah ke hari kiamatnya. Alhamdulillah, puji dan syukur juga pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama berada dalam satu majlis yang insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan beberapa perkara kebaikan kepada kita dan boleh menjadi sebagai satu uncang kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sidang jemaah yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita insya-Allah akan berkongsi berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang kita hadapi dan juga apa yang kita berada pada sekarang ini iaitu bulan Rabiul Awal, yang mana seluruh, bahkan kita anggap sebagai seluruh umat Islam di serata dunia menyambut dan meraihkan ulang tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sana ada pelbagai pendapat dan pandangan berkenaan dengan tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, insya-Allah dalam perkongsian kita, ruang masa yang kita ada ni, kita akan bincang, kita akan kongsikan berkenaan dengan satu tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan utama. Baik. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu uswatun ataupun satu contoh teladan yang cukup baik. Untuk siapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bagi mereka yang mengharapkan adanya kehidupan selepas kematian, iaitu hari akhirat. Orang yang harap, dia ni harap Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan pada dia dan juga dia berharap di akhirat nanti dia mendapat kebaikan, maka dia akan cari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk difotostat dalam kehidupan dia apa yang dia boleh dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diterjemahkan dalam kehidupan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, ayat yang famous juga di kalangan kita, iaitu
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, Allah SWT suruh Nabi SAW sebut, bagi tahu kepada umat. Apa dia? In kuntum tuhibbunallah. Sekiranya kamu mencintai Allah SWT. Di bibir katanya saya sayang Allah, sayang Allah, sayang Rasul. Contoh nak. Walaupun hentam saja dia punya lirik, tapi nak sebut kita ni di bibir kata sayang pada Allah, sayang pada Nabi SAW. Bagaimana kata Allah ni buktinya? Bukti kita nak kata sayang pada Allah, betul-betul kita nak pada Allah dalam dia punya perkataan. Terjemahannya makna direalisasikan melalui praktikalnya apa dia? Fattabi'uni. Allah suruh Nabi sebut, maka ikutilah daku. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar huraian berkenaan dengan fattabi'uni, ittiba, yang disebut dalam bahasa Arab ni ada dua perkataan ataupun ada beberapa perkataan yang kita terjemah dalam bahasa Melayu kita sebagai ikut. Mungkin tuan-tuan pernah dengar benda ni, cuma saya nak ulang balik. Iaitu yang pertama ada yang disebut iqtida. Iqtada dalam dia punya root word dia bahasa Arab ataupun kata akar dia iqtada, yaqtadi, iqtida. Yang kedua ittaba'a, yattabi'u, ittiba'. Dua-dua perkataan ni membawa erti ikut. Cuma Allah menggunakan perkataan pada Nabi apabila kita nak sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, zahirkan cinta kita pada Allah, kita kata kita sayang pada Allah. Okey, dia punya bukti dia ialah dengan ikut Nabi. Allah guna perkataan saya sebutkan tadi, ittaba'a dan iqtada. Ittiba', iqtida. Baik. Dua-dua perkataan membawa makna ikut. Apa bezanya? Kenapa Allah guna ittaba'a pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah tak guna iqtada. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila Allah gambarkan para rasul, para nabi dan sebagainya, Allah sebut Nabi Ibrahim, Allah sebut Nabi Yaqub, Allah sebut Nabi keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fabihudahu muqtadi, fabihudahum iqtadi, dan dengan petunjuk yang ada pada mereka maka ikutilah mereka. Iqtada juga Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut iqtada. Nah, baik. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu Wa Taala sebut ittaba'a. Baik. Kita menerobos sikit malam ni, kita kongsikan sedikit dia panggil kehebatan bahasa Al-Quran. Hebatnya bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia tadi? Iqtada. Beza apa antara ittaba'an dengan iqtada? Walaupun dalam kita punya terjemahan kita sebut ikut. Baik. Saya bagi contoh. Kita bila solat berjemaah, kita wajib ikut pak imam. Dalam kita solat berjemaah ikut pak imam, Arab ataupun istilah dia dipanggil iqtada. Dia tak sebut ittiba'ul imam. Dah, dalam bahasa Arab dia panggil iqtida'u bil imam. Kita ikut pak imam. Baik. Kenapa kita disebut dalam sembahyang tu berjemaah dipanggil iqtada bil imam? Kita ikut pak imam. Pasal setelah pak imam bagi salam, habis dah ikutan kita tak ikut dah pak imam, tak wajib dah. Dia tak kira dah maknanya, kau tak berzikir bersama pak imam ke? Kau tak terus lepas pada pak imam bagi salam kau terus keluar apa semua? Pasal kita punya disebut iqtida. Dia ikut terbatas. Dia ada dipanggil ikutan kita terbatas. Limited. Bukan unlimited. Baik. Bila limited, maknanya bila pak imam bagi salam, yang masbuk dia boleh teruskan sembahyang dia. Dia boleh sambung sembahyang, sempurnakan sembahyang. Yang nak ada apa nama ni? Ada urusan, teruskan dengan urusan masing-masing. Nak pergi ke kedai, bini suruh beli bawang, beli suruh apa semua, teruskan pergi cepat-cepat. Lepas pada pak imam bagi salam, kita pun bagi salam, selesai. Dipanggil iqtada, iktimam. Baik. Dengan Nabi SAW, Rasulullah, Allah suruh ittaba'a. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ittaba'a. Kerana apa dia? Tadi iqtada dengan imam. Pasal imam ni kita ikut dia apabila dia jadi imam masa semayang saja. Walaupun lepas dua semayang, kita panggil dia pak imam juga, tapi kita tak ikut dia. Nampak perbezaan dia? Pasal
kita ikut dia apabila dia dalam keadaan kita solat berjemaah saja. Luar solat berjemaah, walaupun kita panggil dia Pak Imam apa semua, kita tak ikut dah dia. Tak wajib ikut dah. Nah, dia kita nak balik rumah dia, balik rumah dia. Kita balik rumah kita jangan balik rumah dia pula. Kan? Baik. So, dia panggil iqtada. Nabi ittaba'a. Pasal apa ittaba'a? Pasal Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ikut Nabi min haitsu, dua benda. Min haitsu annahu rasul, sama ada dia sebagai rasul ataupun dia sebagai seorang manusia biasa yang bukan rasul. Maksudnya apabila baginda bercakap, melakukan perkara, ataupun Nabi SAW diam, ataupun apa sahaja yang mana kelakuan Nabi, perkataan Nabi dalam aspek, dalam dia panggil apa nama, ruang lingkup sebagai seorang rasul. Dia bercakap atas dasar dia sebagai seorang rasul, maka kita ikut dia. Kita ikut dia. Semayang contohnya. Semayang. Nabi bercakap bila kita semayang, fa iza kabbar fakbiru. Apabila kamu nak semayang maka takbir. Nabi ajar orang musii'us solah, orang yang semayang dia entah apa-apa begitu, Nabi ajar. Apabila kamu nak semayang faqum. Diri elok-elok. Kemudian fakabbir. Nabi suruh takbir. Kemudian Nabi kata begitu, kata begitu. Sehinggalah Nabi SAW kata bagi salam, habis. Baik. Kata-kata Nabi itu dia bercakap atas dasar dia sebagai siapa? Sebagai seorang rasul. Maka wajib kita ikut. Satu. Dalam sisi yang lain, Nabi SAW juga sebagai seorang manusia. Sebab Nabi ni sebagai seorang manusia yang dilantik menjadi rasul. Baik. Oleh kerana Nabi ni manusia biasa, makan, minum, tidur. Baik. Benda yang dilakukan oleh Nabi SAW atas dasar Nabi sebagai seorang manusia, Nabi seorang manusia ni, maka tu pun kita digalakkan ikut. Sebab itulah, bukan sahaja Nabi sebagai seorang rasul kita wajib ikut, Nabi sebagai seorang manusia juga kita digalakkan ikut Nabi SAW. Sebab tu Allah SWT sebut ittaba'a, ikut. Baik. Nabi tak guna iqtada. Faqtaduni. Baik. Contoh yang lain Nabi SAW, Nabi sebut apa dia? Nabi sebut iqtadu billadzaini min ba'di. Ikutlah dua orang selepas daripada kematianku, ikut dua orang. Siapa nak kena ikut? Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan juga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Nabi sebut perkataan iqtada, ikut. Jadi kita dah dengar perbezaan tadi kan, ittaba'a dengan iqtada. Sebab Nabi suruh ikut Abu Bakar dari aspek apa dia? Dari aspek dia tu sebagai seorang khalifah, satu, dan juga apabila dia melakukan benda yang selaras dengan agama, ikut yang ni. Sebab tu guna iqtada. Nabi tak suruh ittaba'a. Nampak Oleh sebab itu Allah gunakan perkataan, kalau kau betul-betul sayang pada Allah, nah, saya ni apa dia? Dia buat ni kerana Allah. Buat kerana Allah tu, ikut yang Nabi sarankan kau ikut hati kita. Tu persoalan kita. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala suruh ittaba'ana, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kata bila buat kerana Allah, gini cara dia. Maka kita kena buat gini cara dia. Baik. Jadi sahabat-sahabat, asas dia apa dia? Asas dia kita ni dalam kehidupan kita kena ada ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ada ikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut Nabi, follow aja, I follow kan sekarang ni duk main follow you follow I apa semua ni, maka follow Nabi. Kita nak jadi follower Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak jadi follower siapa-siapa di dunia ni, tak reti nak jadi following apa semua, jadi follower Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dah. Cukup dah kita nak jadi follower Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita punya sekarang ni persoalan yang menjadi sesuatu persoalan yang menjadi apa dia ni, yang bermain di fikiran kita sekarang ini, kita nak ikut Nabi tu tang mana sebenarnya? Tang mana kita nak ikut Nabi? Banyak sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita katakan Nabi, bila Nabi dilantik dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul ala ra'si arba'in. Ba'athahu Allahu ala ra'si arba'in. Allah lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi ketika di awal 40-an. Awal 40-an. Baik. Bermula awal 40-an sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Kita katakan awal 60-an. Kita katakan bundar menjadi 20 tahun. Baik. 20 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tempoh Nabi dilantik untuk menyampaikan apa sahaja daripada Allah SWT. Command from the God. Arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil apa nama? Deskripsi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tempoh 20 tahun. Baik. Kita kata nak ambil tang manalah 20 tahun, banyak sangat. Yang Nabi bercakap banyak. Kita dalam satu hari, kalau kita dalam satu hari ni, kita bercakap banyak mana satu hari? Orang lelaki mungkin kurang lah. Orang perempuan mungkin dia ni banyak sikit daripada kita. Sebab kelebihan orang perempuan kan. Kelebihan orang perempuan banyak. Antaranya ialah dari segi aspek bercakap. Sebab tu dalam rumah tangga, isteri banyak bercakap itu biasa. Isteri banyak bercakap tu biasa. Dengan anak-anak dia kena bercakap banyak. Dia banyak bercakap dengan anak apa semua. Bapa relax aja. Diam tengok. Bapa hanya bercakap patah. Pergi mandi, mandi terus. Mak tu. Kita nak hantar anak kita ke asrama pun mak pesan banyak. Hang duduk sini jangan buat perangai no. Hang duduk sini kena tu, hang duduk sini kena wangi. Hang jangan duk buat apa nama ni apa tak tahu. Ya. Tu sini jangan kacau orang, jangan curi harta orang, jangan duk kacau benda orang, jangan duk tu. Mak punya pesanan. Tapi bapa punya pesanan dia sebut apa? Ingat pesan mak, tu saja. Nampak? Dia panggil kata-kata ni Nabi itu kalau kita kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tempoh hayat 20 tahun. Tentu banyak benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita. Pesan pada kita. Lebih-lebih lagi mungkin 10 tahun pertama ataupun kita bundarkan 13 tahun kepada 10 tahun yang pertama Nabi berada di Mekah, Nabi banyak menanam benda-benda akidah kepada kita. 10 tahun Nabi sebut pasal akidah kita. Pasal akidah kita. Baik ya. Jadi dalam tempoh 10 tahun tu banyak benda Nabi. Sehinggalah 10 tahun yang berikutnya bila dah dia panggil tapak asas dasar-dasar dah selesai, maka barulah dibina lepas pada tu benda-benda lain. Ya, benda-benda lain tentang hukum hakam dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang rahmati Allah. Kembali kepada apa yang asas yang kita sebutkan tadi, kita nak jadikan Nabi SAW sebagai suri teladan kita, teladan utama kita. Idola yang kita sebut sekarang ni, idola kita. Idola kita. Ramai di kalangan kita, bila kita nak jadikan sebagai idola, ramai idola. Nah, mengikut kita panggil kecenderungan kita masing-masing. Dengan kecenderungan kita tu kita akan jadi seseorang tu sebagai idola. Sahabat-sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut idola utama kita ialah, idola utama siapa dia? Nabi SAW. Semua kita tahu benda tu. Semua kita bila kita sebut tentang orang beriman, orang Islam, bila kita sebut pasal Nabi SAW, ayat ni semua orang tahu, semua orang baca. Semua orang tahu, orang baca. Baik. Cuma persoalannya apa dia? Persoalannya kita nak ikut Nabi SAW ni, kita nak ikut Nabi SAW, macam mana kita nak ikut seseorang? Nak ikut seseorang. Nah, kita nak percaya kepada seseorang. Apa dia panggil ciri-ciri yang menyebabkan kita boleh percaya, kita boleh yakin seseorang? Mudahnya begini. Kita ni nak wujudkan cinta kita. Kenapa kita boleh bercinta? Kenapa kita boleh bercinta? Kenapa kita sayang pada seseorang? Sebab kita kenal dia. Ya, kita kenal dia.
Kalau kita tak kenal, kadang-kadang kita tak sayang dia. Dan kadang-kadang kita tak heran apa yang dia sebut. Betul tak? Bila kita bila kita kenal orang tu, maka daripada kenal barulah wujud perasaan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ulang balik. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ikut. Orang yang kita nak ikut tu, macam mana orang tu boleh jadi follower kepada orang tu? Dalam dunia kita hari ni lah, yang kita tuan-tuan ada Twitter, ada tak tahu Twitter ni, kita tuan ada Instagram, tuan-tuan ada Facebook. Tuan-tuan nak join satu grup. Kenapa tuan-tuan nak join grup tu? Pasal tahu grup tu grup apa. Tuan-tuan join grup surau. Pasal apa join grup surau? Pasal kita tahulah surau tu, kan? Tuan-tuan nak join grup kumpulan kenangan mengusik jiwa. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Pasal apa nak join kelab tu? Pasal kita ni jenis otai-otai semua. Nah, dengar lagu, wah, menggamit kenangan. Kan? Kita nak join tu pasal apa? Pasal kita kenal. Kumpulan ni dia akan sebut pasal menggamit kenangan, lagu-lagu lama. El-Ramli, Ar-Ramli, Ramli apa dia? Ramli Syarif. Nah, cuma apa-apa sajalah maknanya. Kenapa? Kerana kita kenal benda tu. Kenapa kita suka? Kerana kita kenal benda tu. Kenapa kita nak join? Kerana kita kenal benda tu. Baik. Hasil daripada tu, cuma bagaimana kita nak mewujudkan rasa kenal tu? Nah, dah tahu kita kata kita kita sayang pada benda tu kerana kita kenal. Macam mana kita nak jadikan kenal tu? Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menceritakan kepada kita tentang satu golongan yang cukup famous, yang kita duk ulang setiap hari. Wajib kita ulang pasal depa 17 kali sehari semalam. 17 kali sehari semalam kita wajib sembang, kita wajib tahu, kita wajib ulang pasal depa. Terkenal ke tidak? Terkenal, hebat. Siapa dia? Golongan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Baik. Allah sebut pasal golongan Yahudi Nasrani ni, lebih-lebih lagi Yahudi, Allah SWT sebut apa dia? Ya ahlal kitab alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab. Siapa ahli kitab? Semua kita tahulah kan, Yahudi Nasrani lah. Nah, semua kita tahulah tu, tak payah tanyalah ahli kitab. Kita pun ahli apa dia? Kita bukan ahli kitab kita sekarang ni. Kita ahli Google. Ahli apa dia? Ahli Facebook. Ahli apa dia lagi? Ahli WhatsApp. Nah, itu kita ahli itu semua. Alhamdulillah, daripada kecil sampai ke besar. Nah, semua kita ahli. Masya-Allah, bagus dah tu. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala sebut golongan ahli kitab ni kenal Nabi SAW. Kenal Nabi seumpama dia kenal anak mereka. Kita dengan anak kita kenal ke tidak? Kita kenal anak kita. Nombor satu, dia punya kelakuan dia macam mana? Pelik sikit. First ni, anak sulung ni, ya Allah, dia punya ego dia punya degil dia punya itu dia pasal dia abang. Angah ni juga mengalah aja, tapi memendam rasa, pendiam. Nah, yang ketiga ni nama apa? Acik ni dia punya perangai dia, tak? Menjawab tu petah. Yang keempat, kita kenal anak-anak kita tu. Baik. Allah Subhanahu Taala sebut ahli kitab ni, dia kenal Nabi SAW. Kenal Nabi. Macam mana depa kenal? Bagaimana depa kenal? Pasal Allah sebut dah awal tadi. Ahlal kitab alladzina atainahum, mereka ni baca kitab. Jadi kita nak kenal Nabi SAW, yang pertama tu kita kena tengok kitab. Kitab mana? Al-Quran lah dulu Quran. Baca Quran, tuan-tuan. Baca Quran. Barulah kita kenal Nabi SAW. Sebab Aisyah pun sebut, kita nak tahu, nak ambil tang mana suri tauladan Nabi, kana khuluquhu Al-Quran. Quran lah. Tak. Allah, Quran pula ustaz. Kita ni dengan Quran. Allahu Akbar kan.
orang apa nama ni, orang bukan Islam nak jauhkan kita bukan dengan cara kau jangan buat tu, jangan buat. Tak. Depa jauhkan kita daripada Al-Quran. Ya, jauhkan. Habis macam mana? Bukan suruh baca semua, tak. Bukan suruh baca semua. Tak. Tapi apa nama, paling kurang kita hafal ayat-ayat yang lazim kita. Tu satu tu. Amal ayat lazim kita tu lah. Amal ayat lazim. Terutama baca ayat kursi, baca 3 kul. Nah, baik sahabat-sahabat. Makna kata apa dia? Kenal kita Nabi SAW macam mana? Kalau ahli kitab, orang bukan Islam kenal Nabi. Oi, malu kita orang bukan Islam lebih kenal Nabi SAW berbanding dengan kita. So, makna kata kita ni yang pertama kena kenal Nabi SAW. Bagaimana nak kenal? Maka sekarang kita, oh ya Allah Ustaz, Quran. Nah, Quran. Kita ni, nah, kalau tadarus pun tidur terus. Apatah lagi nak baca 30 juzuk. Tak, bukan suruh baca 30 juzuk, tidak. Tapi makna kata nak baca Quran mungkin tak mampu. Maka kita ada orang yang berautoriti. Siapa dia? Kita ramai di kalangan sekarang ni kita boleh tanya, walaupun orang mengejek, buat main pesenda, tanyalah Syekh YouTube, tanyalah Syekh Google, Maulana, apa dia lagi, Maulana, banyak Maulana pula dah, sampai kita pun Maulana juga kan, banyak sangat tu. Ambil benda-benda yang tu, tanya mereka yang berautoriti, laman-laman berautoriti, web berautoriti, page berautoriti, apa dia lagi, semua benda yang berautoriti, maka kita tanya tu. Seumpama kita belik kitab juga, belik kitab lah. Ni kitab kita ni kan, semua ada kitab ni kan, ada kitab ni semua. Ya Allahu Akbar. Maka tanya melalui itu. Tengok yang berautoriti, nak kenal Nabi SAW. Baik, sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebutkan tadi apa nama ni, bagaimana kita nak wujudkan, bermula dengan kita nak kena kenal, nak wujudkan cinta pada Nabi. Sebelum daripada kita ikut, kita kena sayang, cinta. Sebelum daripada cinta, kita kena kenal Nabi SAW. Bagaimana nak kenal? Kita dah sebutkan tadi. Baik, kita pergi pula. Bila dah kenal Nabi SAW, bila dah kenal Nabi, maka kita akan, daripada situlah wujudnya perasaan kita ni sayang pada Nabi SAW. Baik, bila kita sayang pada Nabi SAW, apa bukti kita ni sayang pada Nabi? Apa bukti? Tuan-tuan, sebagaimana kita ni bila bercinta, apa bukti bahawa kita tu cinta pada dia, kita sayang pada dia? Semua kita tahu benda tu kan. Apa bukti dia? Mesti kita akan sebut namanya. Di angin yang lalu ku seru namamu. Betul ke tidak? Wallahu alam. Saya balon aja tu. Ingat? Jadi nak sebut apa nama ni? Kalau Syarif Ani kata, ku kirimkan rindu di angin yang lalu tu kan, kirim rindu, ya Allah, ataupun ku kirimkan pesan, entahlah apa-apa, yang penting ustaz ni baca lirik pun salah, tak apa baca lirik salah, nah yang penting sampai maksud. Nak sebut apa dia? Bagaimana bila kita cinta pada seseorang, mesti kita akan sebut namanya. Tuan-tuan tengok Cikgu Murni kenal? Tak kenal Cikgu Murni? Tuan-tuan, Cikgu Murni, Haji Bakhil, bagaimana perasaan dia sayang, cinta pada Cikgu Murni. Orang yang minta derma, orang lain, 2 orang lelaki datang minta derma, apa dia? RM1 tu pun. Nah, tu dia. Suruh labu, ambil duit dalam kocek, ambil berapa tu? Ada RM1 je tuan. Bagus, kata dia. Bagus, ada RM1 je kan. Budak-budak mana boleh pegang duit banyak, kan? Tapi bila Cikgu Murni datang macam mana? Cikgu Murni datang, kan? Berapa saya nak bagi labu? Tanya dia. RM100 pun cukup tuan. RM100 katanya. Nak menjatuhkan maruah aku. Kapal di laut, gedung di darat, katanya. Kaya. Ini RM1,000 dari Haji Bakhil, kan? Bila labu kata, budak-budak mana boleh pegang duit banyak, cik, katanya. Katanya. Kenapa? Budak-budak dah boleh pegang duit banyak. Kalau harapkan kau, habis licin, katanya. Kenapa? Kerana Cikgu Murni. Pasal apa je? Pasal dia sayang. Nampak? Berkorban apa saja, kan?
Tu dia. Dia boleh berkorban. Pasal apa? Dia kenal apa? Dia kenal dan dia sayang. Dan kita dengan Nabi SAW, bila kita bila kita sayang Nabi SAW, kita akan sentiasa sebut. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak bawa ke suri teladan Nabi, maka kita nak sebut Nabi SAW banyak-banyak. Sebab apa dia? Bila Nabi SAW sebut apa dia? Orang yang paling bakhil sekali, lebih bakhil daripada Haji Bakhil, siapa? Idza dzukirtu indah, bila nama aku disebut depan dia, dia dengar nama aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan bila disebut Muhammad Rasulullah, maka dia akan apa dia? Dia tak selawat. Maka kata Nabi, oh yang tu orang yang paling bakhil tu. Jadi kita ni nak menunjukkan kita sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita selalu sebut nama Nabi, kita selawat pada Nabi. Lebih-lebih lagi kita ni malam Jumaat, tuan-tuan. Kita ni malam Jumaat. Malam Jumaat kita kena ingat malam Jumaat. Jangan lupa malam Jumaat. Kerana kita nak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak-banyak. Kau ingatkan ustaz nak sebut benda lain malam Jumaat. Ya, benda itulah nak sebutnya. Tuan-tuan fikir apa? Jangan fikir benda lain. Fikir kita nak sebut Nabi sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan nama Nabi. Jangan jadi bakhil. Pertama, sayang pada Nabi dengan kita sebut zikir. Baik. Yang kedua, bila kita sayang, kita akan itu antara contohnya selalu sebut. Dan juga kita sentiasa bila yang kedua, kita akan bila pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan semua tahu dalam dunia sekarang ini, kes meletup pada 16 Oktober itu kan, di mana kita dapati, maaflah kalau saya sebut negara Perancis, bagaimana dia menyokong akhbar yang disebut Charlie Hebdo yang melakar karikatur Nabi SAW dalam keadaan yang cukup menghinakan. Maka berlaku tindakan. Lebih sebelum daripada itu lagi, kita dapati seorang guru dalam kelas dia tunjuk karikatur Nabi SAW dan minta pelajar dia komen. Dan antara pelajar Muslim, maka tunjukkan hamasah dia. Tak boleh, ini Nabi kami dihina. Ya Allah Akbar, kan? Nabi SAW, maka berlakulah apa yang berlaku. Walaupun kita tengok tuan-tuan, maaf saya sebut, kita tengok di negara India menyokong tindakan Perancis dalam kata ya, itu kebebasan berakhbar, kebebasan bersuara dan sebagainya, maka ikut dia lah nak buat apa, nak menyatakan kebebasan, naklah karikatur tu, karikatur ni dan sebagainya. Siapa sokong? India pula sokong. Kita umat Islam di Malaysia sokong macam mana? Nyatakan tidak? Ya Allah, wallahu alam lah kita. Jadi di mana yang kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dan jemaah rahmati Allah. Baik. Suri teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari aspek kalau kita sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertahankan Nabi, sebut nama Nabi. Cuma kita nak bawa dalam realiti kehidupan kita. Realiti kehidupan kita apa dia? Tuan-tuan, realiti kehidupan kita, Nabi SAW yang saya sebutkan, yang kita semua tahu, Nabi sepanjang 20 tahun, Nabi ada pelbagai watak. Watak sebagai seorang suami, watak sebagai seorang anak, watak sebagai ketua keluarga. Kita sebagai suami dalam kondisi kita sekarang ini. Kondisi apa kita sekarang? Kondisi kita sekarang pandemik. Maka masing-masing kena semayang kat rumah. Jadi kita sebagai suami, kita nak bawa supaya kita ni cakna ke tidak, kita nak sembahyang berjemaah di rumah. Maklum dah, ya tak? Lah ustaz yang bercakap tu bukan sembahyang kat rumah pun, sembahyang kat masjid, kat surau. Yalah, kita nak buat macam mana? Kita pegawai, kita kena ni juga kan. Kalau tuan-tuan nak datang, silakanlah ganti saya. Boleh juga. Kan nanti kan, boleh ustaz, tiap-tiap. Alhamdulillah, orang yang begitu, alhamdulillah. Tapi nak sebut apa dia? Nak sebut, kalaulah kita ni dah memang tak dibenarkan, maka kita wujudkan, kita panggil jemaah di rumah, kerana Nabi SAW sebut apa dia? Berkatnya. Satu. Kemudian lagi itu kehidupan berkeluarga dalam masyarakat. Kita ni, semua kita ni hidup berjiran. Semua kita hidup berjiran, sahabat-sahabat. Bila kita hidup berjiran, kata Nabi SAW, Jibril sentiasa datang kepada aku, sentiasa pesan kepada aku, buat baik pada jiran. Buat baik pada jiran.
Orang yang dengar ni jangan pula kata aku dah cakap dah. Orang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pesan buat baik pada jiran. Aku punya jiran tu entah apa-apa. Bukan kita tengok pada jiran, kita tu. Tak? Contoh apa dia? Kita sekarang ni kalau kita di rumah kita, saya yakin dan percaya di taman perumahan kita ni ramai yang ada kereta. Ramai ada kereta. Pastikan kereta kita parking tidak menyusahkan orang di kawasan perumahan. Parking jangan menyusahkan orang. Yang menyusahkan orang kadang-kadang kita nampak tempat tu parking aje lah. Disimpang orang nak tengok, nak keluar, ya Allah, tak boleh nak tu. Pasal apa kereta kita tu? Dia kata ikut aku lah, aku nak parking, apa masalahnya kan? Apa masalah? Kadang-kadang kita parking depan rumah jiran tu. Jiran kita ada satu kereta aja, maklumlah jiran kita satu kereta aja. Kita ada kereta kita lagi, kereta isteri lagi, anak seorang, alung, yang acik, yang angah, kemudian yang menantu seorang lagi, 5 biji kereta. Parking merata depan rumah orang ikut dan. Betul ke kita tu jaga jiran ke tidak? Jaga jiran ke tidak begitu? Nabi ajar dah, Nabi ajar la yu'minu ahadukum. Tak sempurna iman sehinggalah apa dia? Jiran kita tu kalau jiran kita tak rasa tak tenang dengan perangai kita, walaupun dia tak suarakan, jangan. Itu satu. Kita yang belah haiwan. Seronok kita lepas kucing kita berak merata, kita buat ada aja. Jiran kita yang sodok tai buang pula. No, jangan. Yang keseterusnya kita hidup berjiran di taman kita, taman perumahan kita ni ada taman. Maaflah saya sebut tuan-tuan, maaf sangat-sangat. Nabi SAW bersabda pada maniqtata'a shibran minal ardi tawwaqahu Allah min sab'i aradin. Kita yang berada dekat dengan taman ni, sempadan taman, kadang-kadang kita ambil tanah di taman tu. Kita panggil apa? Extend rumah kita, tanah tak kita di taman tu. Betul ke tak betul tuan-tuan? Nabi kata siapa-siapa yang ambil bukan tanah kita, kita pun buat sekatan extend lah kita punya tu kan. Yang kita panggil apa nama? Ambil sempadan tanah yang bukan tanah kita, maka Allah akan benamkan mayat kita dalam kubur nanti 7 petala bumi ke dalam. Sekali diketuk mereka 7 petala bumi masuk ke dalam tu. Sahabat-sahabat, ya Allah, cukup tu kan. Kalau kita dah buat macam mana, maka kita kembalikan kepada asal lah. Kembalikan pada asal. Banyak lagi kehidupan dalam rumah tangga kita boleh tengok, dan juga dalam kehidupan kita berjiran banyak lagi benda yang boleh dan yang saya nak kongsikan. Namun atas keterbatasan masa, ruang masa yang ada pada kita ini, saya mohon maaf banyak-banyak daripada tuan. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan nanti. Apa saja tuan-tuan nak komen dan juga tuan-tuan nak tegur, silakan. Kita sama-sama manusia biasa. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.